qalbun jasmani, dan makna yang kedua ialah qalbun ruhani. Apa itu qalbun jasmani? Apa itu qalbun ruhani? Ini ialah sesuatu organ yang berada di dalam badan kita sebelah kiri. Di dalam organ ini terdapat pembuluh darah dan di dalamnya terdapat darah yang merah kehitam-hitaman. Adapun qalbun ruhani adalah sesuatu yang halus yang berada di dalam badan kita, yang seni, yang boleh mengetahui, yang boleh mengenal dan yang mendapat daripada manusia itu sendiri. Dan ia ialah merupakan hakikat manusia itu sendiri. Maka di dalam ilmu tasawuf dibincangkan ialah pada makna yang kedua, iaitu qalbun dengan makna ruhani. Qalbun, ruh dan an-nafs adalah makna yang sama jika diambil dengan makna Jika hati kita bersih, maka mudah untuk mendapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat. Begitu juga jika hati kita kotor, hati kita cemar, maka mudah untuk mendapat khatir bisikan daripada syaitan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'mal. Terutamanya adalah tempat yang mana selalu dan sentiasa dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa kita akan menjadi kosong, akan menjadi zero jika mana tidak diisi dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Masukkanlah agama kita di dalam hati kita. Apabila hati rosak, apabila hati keras, maka tidak akan dapat merasakan kelazatan, kemanisan di dalam beribadah, dan menjadi penghalang kepada masuknya nur iman. Dan terkadang amal nampak elok, ibadah nampak baik, tetapi hati ada riak, hati ada ujub, hati ada takabur. Terkadang pakaian nampak kemas, nampak bersih, tetapi banyak hati yang kotor, banyak kerosakan-kerosakan di dalam hati. Laisal jamal bisawbi litazyinana, innal jamala jamalul aqli wal adab. Bukan cantik itu litazyinana, bukan yang menghiasi itu dengan pakaian yang kita pakai, akan tetapi innal jamala, sesungguhnya kecantikan itu jamalul aqli wal adab, cantiknya akal, iaitu hati kita, dan adab, akhlak kita. Maka berubatlah hati kita, bersihkanlah hati kita, sentiasalah mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hati itu adalah tempat tilikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah cara untuk kita membersihkan hati kita? Kerana hati itu adalah tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bersihkanlah hati kita dengan sabun taubat, bukan sabun daya, bukan sabun biasa, tapi menggunakan sabun taubat. Dan setelah kita bertaubat, menyesal dan berazam serta tidak ingin melakukannya lagi, segala kesalahan-kesalahan yang benda dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita wangikannya dengan perfum zikir, dengan perfum taat, dengan perfum selawat, dan dengan perfum amal. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika mana tidak ada manfaat harta dan anak-anak, illa, melainkan man, sesiapa yang datang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang tenang, dengan hati yang sejuk. Imam Al-Haddad menyatakan bahawa tidak ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat melainkan hati itu dibersihkan, disucikan daripada segala sifat-sifat keburukan, sifat-sifat kekejian, dan dibersihkan serta dihiasinya dengan
sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang baik. Hati itu adalah ketua, penghulu bagi segala anggota jawarih yang lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadi kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Di dalam jasad kita ini ada seketul daging. Jika baiknya daging tersebut, maka baik seluruh anggota yang lain. Dan jika jahatnya, jika buruknya seketul daging itu, maka buruklah, jahatlah segala anggota yang lain. Ketahuilah, ala wahiyal qalb, ketahuilah seketul daging itu ialah hati. Maka hati adalah penghulu kepada segala anggota badan. Itu seperti sebuah kerajaan. Bagi pendapat Imam Al-Ghazali At-Tusi, manusia itu merupakan satu kerajaan. Kenapa diibaratkan sebagai satu kerajaan? Kerana jiwa itu, hati itu seperti raja, akal itu seperti menteri, tubuh itu seperti wilayah kekuasaan, panca indera dan seluruh anggota merupakan tentera, hawa nafsu dan sifat amarah merupakan sebagai polis. Jika diumpamakan hati itu adalah sebagai raja, menunjukkan peranan yang sangat penting untuk mengawal segala tentera-tentera anggota yang lain. Jika manusia itu diumpamakan sebagai sebuah kenderaan, maka jiwa itu merupakan pemandu yang berperanan mengawal kenderaan tersebut demi keselamatan penumpang-penumpang yang ada, iaitu segala anggota. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita hati yang bersih, hati yang baik, untuk sama-sama kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan memenuhi hati kita dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Innal qalba la yasda kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati itu boleh dan mampu untuk berkarat, seperti mana karatnya, seperti mana besi itu berkarat. Wajila'uhu, dan cara untuk menggilapnya ialah biqira'atil Quran, dengan membaca Al-Quran serta mentadabbur maknanya dan menginsafi segala yang diceritakan. Sama-sama kita menjaga hati kita daripada segala sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkan kepada kita ilham-ilham yang baik untuk kita melakukan ketaatan kepadanya. Wallahu a'lam. Allahumma amin. Jika hati kita bersih, maka mudah benda-benda yang baik untuk singgah di dalam hati kita. Dan sebaliknya, jika hati kita kotor, jika hati kita ini rosak, maka akan mudah khatir-khatir bisikan syaitan memasuki di dalam hati kita. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kebersihan dan kejernihan hati di dalam mentaati perintahnya. Amin. Allahumma amin.